Singapura membentangkan belanjawan terbesar hampir 124 bilion dolar sejak pandemik. Ini sedang negara melangkah ke satu era baru. Tema yang kerap ditekankan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Lawrence Wong semasa pembentangan belanjawan itu adalah daya bingkas Singapura dan rakyatnya. Walaupun belanjawan kali ini, saudara, menyediakan pelbagai sokongan tambahan bagi menangani isu berkaitan peningkatan kos sara hidup, yang lebih genting adalah huraian jangka panjang. Ini termasuk mengukuhkan kedudukan Singapura di peringkat global. Antara langkah yang diperkenalkan adalah membantu golongan peniaga dan pekerja memupuk keupayaan mereka. Singapura juga akan membina daya tahan bersama bagi pemulihan daripada pelbagai kejutan. Ini termasuk menyifatkan rizab negara sebagai insurans terpenting namun turut menghargai sumbangan penting rakyat. Pelbagai langkah ini berpunca dari inisiatif Melakar Hala Tuju Singapura yang bertujuan melibatkan warga dalam rumusan dasar-dasar negara. Menurut DPM Wong, belanjawan tahun ini bertujuan menjawab pelbagai persoalan yang timbul semasa sesi-sesi perbincangan Forward SG. Dalam pada itu, para pemimpin dan anggota Parlimen Melayu Islam percaya bahawa bantuan-bantuan dalam belanjawan tahun ini akan memperkasa golongan yang disasarkan. Selain mengatasi kenaikan kos sara hidup, tumpuan kepada pekerja dan warga emas juga dialu-alukan. Langkah ini dianggap perlu sedang Singapura melangkah ke era baru selepas pandemik COVID-19. Ekonomi negara kini sedang beralih ke bidang-bidang pertumbuhan baru. Ini dilakukan sedang persaingan di peringkat global bertambah sengit. Seperti diumumkan dalam belanjawan semalam, para pekerja akan disokong menerusi latihan kemahiran. Ini akan mempertingkatkan prospek kerjaya dan pendapatan mereka dalam jangka panjang. Job security dari segi labour market intermediary untuk menolong pekerja-pekerja di dalam sektor-sektor dalam precision engineering, di dalam retail dan di dalam wholesale trade. Dan kebanyakannya adalah pekerja-pekerja Melayu Islam kita di dalam sektor-sektor itu. Menyentuh tentang sokongan bagi pekerja platform bergaji rendah pula, Encik Saktiandi menyambut baik skim bantuan peralihan CPF. Ia membantu mengimbangi sebahagian caruman tambahan CPF dan meringankan kesan ke atas gaji yang dibawa pulang. Satu lagi yang dialu-alukan adalah langkah memastikan para pekerja mempunyai simpanan persaraan mencukupi. Kita meningkatkan lagi kadar CPF bagi pekerja batang kita. Bagi ini satu skim yang penting oleh kerana ia dapat menolong pekerja batang kita menyumbang kepada CPF supaya mereka dapat mengekalkan savings mereka supaya untuk apabila mereka bersara. Dan sini saya kata agak penting dari segi long term lah, di mana kita mahu membolehkan pekerja kita mempunyai savings yang cukup. Sedang pemerintah menyusun strategi jangka pendek dan panjang untuk menyokong rakyat, para pemimpin menyeru masyarakat untuk bersedia mendakap perubahan. Ini sebagai persediaan untuk sebarang kejutan dan gangguan di tengah-tengah perkembangan geopolitik yang terus berubah-ubah. Dalam era selepas pandemik, semangat menyokong antara satu sama lain ditekankan. Ini adalah satu titik permulaan bagi dasar-dasar pemerintah yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan, dan beliau juga mengatakan ini sesuatu yang harus diperhalusi setelah conversation Forward SG diselesaikan. Dalam perjalanan masyarakat, dalam apa sejarah pun, terus akan ada golongan masyarakat yang memerlukan bantuan, dan mereka yang diperkasakan oleh sistem seperti di Singapura ini bertanggungjawab untuk kembali memberikan sokongan kepada mereka. Ini katanya menunjukkan ciri yang harus dihidupkan dalam sebuah masyarakat yang berjaya. Dalam pada itu, warga Singapura menyambut baik bantuan yang diumumkan dalam pembentangan belanjawan semalam. Mereka yang ditemui berita Mediacorp mengalu-alukan bantuan menyeluruh bagi menangani kos sara hidup dan membina keluarga. Pemerintah mengumumkan pelbagai bantuan bagi membantu rakyat Singapura menangani kos sara hidup yang meningkat dan inflasi. Antaranya ialah pembayaran kos sara hidup sekali sahaja sebanyak $200 hingga $400 kepada lebih 2.5 juta warga Singapura yang layak. Ini di samping skim baucer GSTV, pakej jaminan dan baucer CDC yang dipertingkat untuk membantu rakyat menangani kenaikan inflasi dan GST.
Dengan bantuan duit GSTPL, dia tolong in terms of keperluan seharian, groceries, makanan, for us to get for the month. Saya rasa berterima kasihlah dan happy yang dapat bantuan ini kerana meringankan beban yang kita ada, help us a bit with our expenses. What the budget giving us is very very good for the rakyat lah. At least we can be proud lah. The more you give, of course the better lah. Sokongan untuk meringankan pembiayaan keluarga turut dialu-alukan, antaranya termasuk hadiah tunai bonus bayi antara $11,000 hingga $13,000, geran sokongan $3,000 yang akan dilanjutkan dan peningkatan kepada akaun pembangunan kanak-kanak atau CDA. Sokongan dari untuk top up CDA ni, saya rasa ia akan membantu dengan yuran sekolah anak saya yang sekarang di childcare, full day childcare lah. For the additional $3,000, I feel that it's beneficial for us and also for the baby also, because it gives us more financial support for the baby for his future. The additional 2 weeks for fathers, it helps us to spend more time with the kid, spend more time with the wife, to take care of the kid and wife.